Hai, Assalamualaikum, khabar semua sihat ke? Cikgu harap kamu semua sihat dan semoga kita dapat jalani VDPR ni dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres, okey? Baiklah, kita masih lagi dalam bab 2 iaitu topik faktor dan gandaan. Okey, kita dah habis subtopik 2.1 dan previous kelas sebelum ni cikgu dah bagi juga dekat kamu video mengenai gandaan dan gandaan sepunya. Jadi untuk hari ini cikgu akan teruskan dengan dengan subtopik 2.2 lagi, tapi di bawah konsep gandaan sepunya terkecil. Kita akan tengok apakah gandaan sepunya terkecil. Okey, Bella, standard pembelajaran untuk hari ini adalah menentukan GSPK, gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okey. Apakah gandaan sepunya terkecil? Gandaan sepunya terkecil adalah gandaan yang paling kecil di antara gandaan sepunya beberapa nombor itu. Okey, kita tengok gandaan sepunya. Lepas tu kita tengok gandaan sepunya paling kecil, terkecil. Okey. Kemudian gandaan GSPK ni, gandaan sepunya terkecil, kita boleh cari menggunakan 3 kaedah. 3 kaedah iaitu kaedah menyenarai gandaan sepunya, kaedah pembahagian berulang dan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kaedah ni sama je dengan kamu nak cari faktor sepunya terbesar, yang bezanya nilai. Kalau yang tu terbesar, yang ni adalah gandaan sepunya terkecil. Okey. Bila kita tengok contoh menentukan gandaan sepunya terkecil menggunakan kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okey. Soalan ni senaraikan gandaan sepunya terkecil bagi 3 dan 4. Jadi pertama sekali kamu senaraikan dulu gandaan bagi 3. Okey, kita senaraikan gandaan bagi 3. Senaraikan sekurang-kurangnya 5 lah. Okey. 5 atau 6 pun dah okey. Ataupun bila kamu dah jumpa satu gandaan sepunya, itu pun dah cukup. Okey. Tapi seeloknya 5 lah. Okey. Kemudian senaraikan pula gandaan 4. Gandaan 4 lah, 4, 8, 12, 16, 20 dan 24. Okey, kita tengok gandaan sepunya yang paling kecil, terkecil bagi 3 dan 4 ni berapa? 12 kan. Yang kat depan ni dah tak ada pun gandaan sepunya. So gandaan 12 ni adalah gandaan sepunya dan 12 ni adalah gandaan sepunya terkecil. Okey, jadi gandaan sepunya terkecil bagi 3 dan 4 ialah 12. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok pula menggunakan kaedah pembahagian berulang. Senaraikan gandaan sepunya terkecil bagi 8 dan 12. Okey, untuk kaedah pembahagian berulang ni ada beberapa langkah. Ada 4 langkah. Pertama sekali, kita kena bahagikan nombor yang diberi. Kalau dalam soalan ni 8 dan 12 lah. Dengan satu pembahagi secara berturutan. Okey. Nombor yang tidak boleh dibahagi akan diturunkan untuk pembahagian seterusnya. Nanti kita tengok pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi ialah 1. Kita bahagi tu kita pastikan bawah sekali tu sama dengan 1, 1, 1. Kalau ada 2 nombor, 1, 1 lah. Kalau ada 3 nombor, 1, 1, 1. Okey. Dan GSPK, gandaan sepunya terkecil, ditentukan dengan mendarab semua pembahagi. Okey, kita tengok. 8 dan 12, kita bahagikan nombor yang diberi dengan satu pembahagi. Okey. Contoh macam 8 dengan 12 ni, pembahagi yang sama untuk 8 dan 12, 2 lah kan? Okay, so 2 bahagikan, cikgu akan dapat 4 dan 6. 4 dan 6 pun masih boleh dibahagi dengan 2 lagi. Jadi kita bahagikan dengan 2, akan dapat 2 dan 3. Okey, 2 dan 3 dia tak ada dalam satu sifir, tapi nombor yang tidak boleh dibahagi akan diturunkan untuk pembahagian seterusnya. Okey. Jadi ada 2 lagi dekat sini. Cikgu akan bahagikan dulu dengan 2. Okey, jadi 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Kita turunkan 3 ni. Okey, kita turunkan 3. Kemudian 1 dah 1. Okey, settle. Kemudian 3 ni bahagikanlah dengan 3 nak dapatkan 1. Okey, kemudian bahagikan dengan 3 akan dapat 1. Maka untuk dapatkan GSPK ditentukan dengan mendarab semua pembahagi. Pembahaginya yang dekat luar ni.
Yang belah kiri yang dekat luar ni adalah pembahagi. Jadi nak tentukan JSTK, kita darab semua pembahagi. Okay. Maka JSTK bagi 8 dan 12 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Maka JSTK ni adalah 24. Okay, jelas Okay, kita tengok contoh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana pula. Okay, senaraikan gandaan sepunya terkecil bagi 3, 8 dan 12. Okey, kita senaraikan pemfaktoran perdana bagi 3 dulu. Pemfaktoran perdana bagi 3, 3 je lah kan. Okey. Pemfaktoran perdana ni ingat lagi kan, dia pendaraban nombor perdana. Okey, so 3, 3 je lah. Okey, kemudian 8, 2 darab 2 darab 2. Okey, 12 adalah 2 darab 2 darab 3. Okey, jadi kita tahu pemfaktoran perdana bagi 3, 8 dan 12 ni adalah, kita tengok satu-satu, 2, ni 2, 2 dan 3. Maka gandaan sepunya terkecil bagi 3, 8 dan 12 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Okey. Okay, cikgu harap kamu jelas tentang gandaan sepunya terkecil. Kalau tak jelas ataupun masih keliru, boleh tanya cikgu. Dan cikgu nak kamu jawab soalan dalam kuis yang akan cikgu bagi tu. Okay, jawab soalan tu tak kisah kamu pakai kaedah apa-apa, cikgu tak kisah. Kamu pakai pemfaktoran perdana ke, nak pakai pembahagian berulang ke, nak pakai kaedah menyenaraikan gandaan sepunya, mana-mana kaedah. Tak kisah, cikgu tak tentukan, yang penting jawapannya betul lah. Okay. Kalau salah pun tak apa, at least kita cuba. Okay, so itu sahaja dari cikgu. Ya, selamat menjawab kuis. Terima kasih.